Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KQB 1.7 ingin membentangkan tajuk konsep bahagia dari perspektif Ibnu Al-Haytham. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Aisyah binti Isyamuddin, Nur Syahira binti Cik Mahmud, Nur Afiqah Ainah binti Ahmad Asri, Ahmad Katib Zuhdi bin Taqiyuddin dan Nur Izzati Syafiqah binti Izani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Ainah binti Ahmad Asri bernombor matrik 1211902 ingin membentangkan bab pengenalan. Setiap orang mengartikan kebahagiaan itu secara berbeza-beza mengikut pandangan masing-masing. Dalam konteks masyarakat moden kini, ukuran kebahagiaan ditentukan oleh kepuasan materialistik. Menurut laporan kebahagiaan dunia 2017, penentu kebahagiaan datangnya daripada harta benda. Oleh itu, hakikat kebahagiaan sentiasa dikawal oleh aspek luaran saja. Sebenarnya hakikat kebahagiaan yang sebenar adalah bukannya dari bersifat luaran saja, namun ianya datang dari kepuasan diri kita sendiri. Seterusnya kita masuk ke bab permasalahan kajian. Yang pertama, kebanyakan kajian yang dilakukan berasingan dengan cabang konsep kebahagiaan itu sendiri. Yang kedua, pengkaji tidak mengetahui secara terperinci berkenaan latar belakang dan juga sejarah hidup serta peranan tokoh itu sendiri, iaitu Ibnu Al-Haytham. Yang ketiga, pengkaji juga ingin mengetahui posisi Ibnu Al-Haytham dalam pemikiran falsafah. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti latar belakang Ibnu Al-Haytham, menghuraikan konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham dan juga menjelaskan posisi Ibnu Al-Haytham dalam pemikiran falsafah. Skop kajian ini pula adalah yang pertama, mengetengahkan ahli falsafah yang mana ia terkenal dengan pendapatnya mengenai kebahagiaan. Yang kedua, kajian ini dilakukan secara analisis kandungan ilmiah yang mana kerana kreativiti intelektual diperlukan bagi menyusun, mengolah dan juga menghubungkaitkan semua elemen kepada permasalahan kajian. Yang ketiga, pengkaji mengkaji dapatan hasil daripada kajian terhadap bahan ilmiah seperti artikel, buku dan juga bahan ilmiah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Cik Mahmud dengan bernombor matrik 1211901 akan membentangkan mengenai soratan literatur. Soratan literatur ini kami menupukan pada latar belakang Ibnu Al-Haytham itu sendiri yang merangkumi mengenai biografi beliau, sumber-sumber yang digunakan oleh beliau semasa melakukan penyelidikan dan akhir sekali adalah hasil sumbangan karya beliau. Yang pertama, nama penuh Ibnu Al-Haytham ialah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau dikenali sebagai Al-Hazin di dunia barat. Ada juga beberapa pendapat mengatakan beliau dikenali sebagai Abi Nathan. Beliau dilahirkan di kota Basrah sekitar tahun 354 Hijrah bersamaan dengan 965 Masihi. Menurut pandangan Al-Baihaqi mengatakan perwatakan beliau merupakan seorang yang agak pendek, mempunyai peribadi yang warak, taat beribadat dan juga mengagungkan syariat. Ibnu Al-Haytham dikatakan wafat pada 429 Hijrah bersamaan dengan 1038 Masihi kerana mengalami masalah pencernaan yang amat teruk. Beliau dikatakan meninggal ketika umur 73 tahun. Di antara karya-karya Ibnu Al-Haytham dinyatakan terhad di dalam bidang sains dan matematik sahaja. Oleh itu beliau dikenali sebagai ahli fizik Muslim dan sarjana dalam bidang optik yang terbesar sepanjang masa. Namun itu tidak bermakna beliau tidak dikenali dengan bidang falsafah beliau. Bidang falsafah beliau dikatakan sangat kurang kerana Ibnu Al-Haytham sendiri ada menyebut bahawa beberapa karya beliau telah hilang ketika beliau berada di Basrah dan juga Ahwas. Antara sumber yang digunakan oleh Ibnu Al-Haytham semasa melakukan penyelidikan beliau ialah dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis, falsafah daripada cendekiawan Yunani serta pengaruh ilmuwan ketika zaman beliau. Saya Nur Izzati Syafiqah binti Izani, nombor matrik 1211906 akan menerangkan tentang metodologi kajian kumpulan kami. Kami menggunakan kaedah penyelidikan ilmiah. Kaedah penyelidikan ilmiah merupakan kaedah yang berfokus mencari dan mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber ataupun lebih tepat kualitatif. Salah satunya, kumpulan kami menggunakan jurnal pemikiran Ibnu Al-Haytham berkenaan aspek etika dan juga pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan sumber tentang pemikiran falsafah.
Seterusnya, dalam kaedah kualitatif ini, kaedah analisis kandungan turut digunakan untuk pengukuhan dan juga penghuraian objektif kajian ini. Sebagaimana yang diterangkan dalam kajian literatur tentang latar belakang Ibnu Al-Haytham, objektif 1 juga turut menerangkan mengenai latar belakang Ibnu Al-Haytham. Dalam bab 3 ini, saya akan menerangkan dapatan kajian yang kedua, iaitu tentang konsep kebahagiaan menurut Ibnu Al-Haytham. Menurut Ibnu Al-Haytham, manusia dibezakan dari makhluk lain melalui keunggulan suatu daya atau sifat yang ada dalam dirinya. Manusia memiliki beberapa daya yang juga dimiliki oleh makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan, iaitu daya tumbuhan, daya haiwan. Dengan daya ini boleh mencapai kebahagiaan yang tidak dapat dicapai oleh binatang ataupun tumbuhan. Daya ini disebut dengan sifat rasional. Bagi Ibnu Al-Haytham, manusia yang tidak menggunakan akalnya akan sama derajatnya dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Bahkan lebih rendah kerana kedua jenis makhluk yang terakhir memang tidak diberkati sifat rasional. Demi demikian, menurut Ibnu Al-Haytham, manusia harus berusaha menyempurnakan dirinya dengan menggunakan sifat rasional sebaik-baik untuk menuju manusia yang sempurna. Dengan kesempurnaan tersebut, dia akan meraih kebahagiaan. Ibnu Al-Haytham menyatakan manusia dengan daya akalnya dipersiapkan untuk mencari kebahagiaan, iaitu perolehan kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati adalah sesuatu yang diinginkan kerana dirinya sendiri. Akal secara kiasan adalah ia memilih sesuatu yang diinginkan kerana dirinya sendiri. Kemudian, Ibnu Al-Haytham menghubungkan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah ilmu yang benar yang membebaskan manusia dari kejahilan, mendorong manusia pada perbuatan yang bermanfaat, yang menghindarkan manusia dari kesia-siaan. Dengan kata lain, seseorang tidak akan pernah letih dan cukup dengan ilmu yang benar dan amal baik. Kebahagiaan jenis ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Manusia yang mencapai kebahagiaan hakiki ini akan mewujudkan sifat-sifat terpuji yang utama dalam dirinya, iaitu adil, iffah, sederhana, syaja'ah, berani dan aqlan, bijaksana. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebahagiaan menurut pandangan falsafah barat. Dalam pandangan Aristotle, kebahagiaan bukanlah suatu keadaan yang bersifat sementara dan bukan dicari untuk meraih sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang hasil akhir dari sebuah kegiatan, melainkan kegiatan itu sendiri sebab ia berada yang terakhir. Akan tetapi, ia bersifat selamanya dan merupakan akhir dari pencarian manusia. Ibnu Miskawai menguraikan bahawa kebahagiaan menurut Aristotle merangkumi 5 hal, iaitu pertama, berkaitan dengan badan seperti kesihatan tubuh. Kedua, yang berkaitan dengan pemilikan harta. Dengan harta tersebut, ia boleh melakukan kebaikan. Ketiga, kebahagiaan kerana memiliki kemasyhuran dalam kalangan manusia. Dan keempat, berjaya dalam mewujudkan cita-cita. Dan kelima, kebahagiaan yang diperoleh kalau benar fikirannya, logik dan yakin dalam berpendapat, dan keyakinannya juga kukuh. Oleh itu, kebahagiaan dalam konsep Aristotle meskipun meliputi dari segi akliah dan akhlak atau moral, tetapi ia terbatas pada kehidupan di dunia sahaja dan tidak berkaitan dengan kehidupan akhirat. Seterusnya, kebahagiaan menurut pandangan sejarah Islam. Seorang manusia yang hanya mencapai keutamaan jasmani, maka ia berada pada peringkat binatang. Tetapi jika hanya mementingkan keutamaan rohani, maka kebahagiaan tidak akan sempurna. Hal yang demikian, manusia memerlukan kedua-duanya. Jika hanya mementingkan keutamaan jasmani tetapi tidak akan mementingkan keutamaan rohani, amatlah sia-sia kehidupannya. Dalam pandangan Al-Farabi pula, kedua-dua kebahagiaan tersebut diraih dengan 4 keutamaan, iaitu keutamaan pandangan, keutamaan pemikiran, keutamaan akhlak dan keahlian amaliah. Itu adalah apa yang dianggap oleh kedua-dua sejarah Islam ini. Daripada itu, jelaslah bahawa dalam pandangan Al-Haytham terdapat 3 jenis kebahagiaan, iaitu yang pertama, kebahagiaan yang berkaitan dengan jasmani, iaitu kebahagiaan yang berkaitan dengan keterbebasan rahah min alam. Yang kedua, kebahagiaan yang berkaitan dengan segi perilaku terpuji, iaitu kebahagiaan yang berkaitan dengan keterbebasan rahah min khairil alam, iaitu adil, iffah, syaja'ah dan aqlan berkaitan dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, apabila perkara ini dijadikan sebagai landasan dan dilengkapi dengan sifat-sifat terpuji yang melibatkan halal agama. Objektif kami yang ketiga ialah posisi Ibnu Al-Haytham dalam pemikiran falsafah. Ibnu Al-Haytham merupakan seorang sarjana Islam yang setakat ini lebih dikenali sebagai seorang ahli sains dan juga matematik. Disebabkan sulit untuk menjumpai karya-karya Ibnu Al-Haytham, secara khususnya hanya membicarakan falsafah, jadi hal yang demikian mengakibatkan kajian berkenaan aspek pemikirannya dalam bidang falsafah masih kurang dan sukar untuk dikaji. Karya-karyanya yang masih ada saat ini hanya terhad dalam bidang sains, alam tabi'i dan juga matematik. Dalam pada itu juga, 3 ahli falsafah besar Yunani iaitu Socrates, Plato dan juga Aristoteles telah mengemukakan pandangan mereka tentang konsep kebahagiaan ini. Dan pada pandangan Ibnu Al-Haytham, tentang kebahagiaan pada satu segi juga turut menunjukkan penerimaannya terhadap konsep kebahagiaan yang dikemukakan oleh 3 ahli falsafah besar Yunani tersebut. Terutamanya ketika Ibnu Al-Haytham menghubungkan konsep kebahagiaan yang dibawakan olehnya dengan sifat-sifat baik yang utama dan juga turut meneruskan konsep 4 kebaikan utama yang sebelumnya telah digagas oleh para falsafah besar Yunani. Apa yang membezakan konsep kebahagiaan beliau ialah
Beliau mengaitkan konsep kebahagiaan itu dengan hal akhirat. Contohnya, sifat-sifat terpuji yang wujud dalam Ibnu Al-Haytham merupakan sifat-sifat yang dituntut dalam Islam. Pada pandangan Ibnu Al-Haytham, sifat-sifat yang ditunjukkan secara zahir maupun batin ketika masa di dunia sementara ini akan menjadi landasan nikmat kebahagiaan yang menuju akhirat. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa Ibnu Al-Haytham bukan sahaja seorang ahli saintis dan juga ahli matematik yang hebat. Akan tetapi, Ibnu Al-Haytham juga merupakan seorang ahli falsafah yang hebat kerana mampu mengaitkan konsep kebahagiaan yang dibawa itu dengan pelbagai pandangan dalam pandangan Islam. Kesimpulannya, setiap konsep yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Haytham mampu menjadikan kita sebagai manusia yang berguna dan memahami maksud sebenar kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan semata hanya di dunia, malah di akhirat juga turut dapat. Jadi terbukti bahawa posisi Ibnu Al-Haytham dalam pemikiran falsafah yang berkaitan dengan konsep kebahagiaan amatlah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Syamuddin. Nombor matrik saya 1211900. Kesimpulannya, beliau telah berpandangan bahawa kebahagiaan manusia dibezakan daripada makhluk lain dengan kelebihan kekuatan atau sifat yang ada pada dirinya. Al-hikmah adalah ilmu yang benar yang membebaskan manusia dari kejahilan dan mendorong manusia kepada amal yang bermanfaat yang menjauhkan manusia dari kesesiaan. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ulama Islam yang mahir dalam semua bidang ilmu, sering dikenali sebagai polimas. Beliau juga seorang penulis Islam yang terkenal dalam disiplin ilmu optik. Pandangan Ibnu Al-Haytham tentang kebahagiaan menunjukkan penerimaannya terhadap konsep kebahagiaan tiga ahli falsafah Yunani yang agung, Sokrates, Plato dan Aristotle. Implikasinya, sifat tidak bersyukur akan meningkat dalam diri manusia itu sendiri, serta mereka akan sentiasa berasa tidak cukup dan tidak bahagia dalam sesuatu yang diperolehi. Manusia yang menilai kebahagiaan itu atas dasar kebendaan akan terjerumus kepada ketidakfahaman makna sebenar kebahagiaan kerana kebahagiaan itu bukan perkara yang hakiki. Maka cadangan saya, perkara ini boleh ditambah baik dengan memupuk dalam diri masyarakat tentang kebahagiaan yang seharusnya mereka praktikkan berdasarkan falsafah dan ilmu pengetahuan mengikut Ibnu Al-Haytham. Hasilnya, masyarakat akan hidup tanpa sebarang perselisihan dan ketidakfahaman di antara satu sama lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.